Tumpuan berita malam ini, Premier Sarawak mulakan lawatan kerja rasmi ke Abu Dhabi. Sokongan UNIMAS pacu potensi Sarawak sebagai pusat tenaga hijau. Karnival Kita Madani peringkat Sarawak libatkan pelbagai komuniti. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Bak Openg tiba di Abu Dhabi, Emirah Arab Bersatu UAE untuk memulakan lawatan kerja rasmi selama 4 hari bermula 4 hingga 7 November ini. Pesawat khas membawa beliau bersama delegasi Kerajaan Sarawak tiba di lapangan terbang eksklusif Al-Batin, Abu Dhabi kira-kira jam 1.50 petang waktu tempatan dan disambut oleh Duta Besar Malaysia ke UAE Tengku Datuk Sirajuzaman Tengku Muhammad Arifin. Antara div-div kehormat yang mengiringi Datuk Petinggi Abang Zahari ialah Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julaihi Narawi, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki serta Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Datuk Dr. Haslan Abang Hipni. Premier Sarawak mulakan rangka kerjanya pada Selasa dengan mengunjungi Bandaraya Masdar yang dijana sepenuhnya oleh tenaga solar terletak kira-kira 30 km dari Abu Dhabi. Beliau kemudiannya menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Sarawak Energy Berhad SEB, Abu Dhabi Future Energy Company PSJC dan Gentari. Pada Rabu, Premier Sarawak dijadual menghadiri pameran dan persidangan petroleum antarabangsa Abu Dhabi ADPEC 2024 di pusat ADNEC. Beliau juga akan menyertai sesi perbincangan tumpuan berkenaan peranan Asia dalam menentukan pasaran hidrogen bersama beberapa panel jemputan lain. Pada sebelah petang, Premier Sarawak dijadual menyaksikan pementeraian perjanjian antara Sarawak Forestry Corporation SFC dan Mubadala Energy. Beliau akan mengakhiri rangka kerjanya dengan mengadakan pertemuan bersama barisan eksklusif Mubadala Energy yang diketuai Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Pengarah Urusannya Sheikh Mansur Muhammad Al-Hamid. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS terus memainkan peranan dalam menyokong usaha memacu potensi Sarawak sebagai pusat tenaga hijau di Malaysia. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Uga Embas, kolaborasi strategik dengan UNIMAS terutamanya dalam aspek penyelidikan akan merealisasikan hasrat Sarawak untuk menjadi pembekal utama hidrogen bersih di negara ini. Sarawak berpotensi menjadi pusat tenaga hijau di Malaysia, khususnya dalam bidang hidrogen dan tenaga yang boleh diperbarui lain seperti hidro, solar, sekarang new source, possible source, ocean thermal energy. Dengan sokongan UNIMAS dalam penyelidikan tenaga hijau, kita optimis dapat merealisasikan hasrat menjadikan Sarawak sebagai pembekal utama hidrogen bersih di Malaysia sekaligus membantu negara kita mencapai kelestarian alam sekitar. Beliau berkata demikian semasa berucap menyempurnakan Majlis Convocation UNIMAS ke-28 pada Selasa. Sementara itu, Datuk Ahmad Douglas Uga berkata Kerajaan Sarawak melihat autonomi pendidikan sebagai langkah penting bagi memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak Sarawak. Ujarnya, autonomi penuh dalam bidang pendidikan akan menyediakan ruang untuk merangka program yang lebih relevan dengan keperluan setempat, melahirkan modal insan kelas pertama serta memperkukuh pencapaian para pelajar di semua peringkat. Sementara itu, Majlis Convocation UNIMAS ke-28 meraihkan pencapaian ramai graduan, termasuk 2 graduan psikologi yang menonjol dengan komitmen mereka terhadap kesedaran kesihatan mental di Malaysia. Bagi Aina Hasnina, bidang psikologi dijadikan jurusan pilihannya memandangkan pendedahan terhadap kesedaran kesihatan mental masih terhad. Kami pilih psikologi sebab first kami rasa dekat situ kurang sikit lah macam kena exposure for mental health care. Ini kami rasa macam banyak dia orang stres tapi dia rasa macam kena benda yang si penting boleh nak ya apa benda. Tapi bagi kami mental health is penting sebabnya boleh kena
affect kita pun life satisfaction. So bagi kami penting, so kami mau help orang lah untuk tahu more about mental health semua ya. Aina turut berkongsi rancangannya untuk melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana dalam bidang psikologi klinikal. Manakala graduan psikologi dari Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia Zulhelmi Othman membincangkan rancangan masa depannya dengan penuh tekad. So, apa yang kami akan pola lepas tu adalah mungkin kami akan cari kerja dulu before kami pursue my master. And harapan kami adalah sebagai student psikologi, kami harap kita di Malaysia tu didedahkan lebih lagi lah tentang masalah-masalah seperti dan boleh kurangkanlah stigma terhadap orang awam tu terhadap masalah mental lah. Kedua-dua graduan ini mengimpikan masa depan di mana kesihatan mental dinormalisasikan dan lebih difahami dengan hasrat untuk memecahkan halangan stigma di Malaysia. Kerajaan Sarawak telah memperuntuk 15 juta ringgit menerusi Sarawak Education Enhancement Program SEEP bagi menyediakan program tuition percuma untuk pelajar tingkatan 3 dan tingkatan 5. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Seri Roland Sagawiin berkata, program ini menyediakan tuition bagi mata pelajaran teras dan aliran sains melalui kaedah bersemuka dan maya. Ujarnya, matlamat program tersebut adalah untuk membantu pelajar meningkatkan pencapaian akademik mereka. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian SEEP di SMK Beladin di Pusa pada Isnin. Datuk Seri Roland Saga menambah, penubuhan Sekolah Antarabangsa Yayasan Sarawak juga menjadi inisiatif untuk menyediakan pendidikan cemerlang di negeri ini. Beliau dalam pada itu menyeru para ibu bapa untuk memberikan kerjasama demi memupuk budaya positif dalam pembelajaran dan pencapaian pelajar. Karnival Kita Madani peringkat Sarawak yang akan berlangsung pada 9 hingga 10 November kelak bakal melibatkan pelbagai kelompok komuniti di Sarawak. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul berkata, aspek yang akan menjadi tarikan utama karnival ini nanti adalah semangat perpaduan yang diangkat menerusi penglibatan masyarakat berbagai kaum dan agama dalam setiap acara yang dilaksanakan. Tapi yang menarik tentang Karnival Kita Madani ini ialah jiwa dan imej karnival ini yang bersifat perpaduan, seperti tema kemerdekaan kita iaitu jiwa merdeka, di mana saya melihat bahawa yang ingin dilakukan dalam karnival seperti ini ialah untuk merapatkan perpaduan dan juga selain daripada itu ialah untuk merapatkan persefahaman dan jurang maklumat antara masyarakat dan setiap inisiatif dan polisi kerajaan persekutuan terutamanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas satu sesi kunjungan hormat di Ibu Pejabat Jabatan Penerangan Malaysia, Japan Sarawak di Kuching pada Selasa. Datuk Abdullah bakal merasmikan karnival tersebut pada 9 November kelak mewakili Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Zohari. Sementara itu, Pengarah Japan Sarawak Helmi Hamid memberitahu pihaknya selaku penganjur karnival ini telah menjemput 246 komuniti madani dari seluruh Sarawak. Antara lain, komuniti itu akan membuka 17 reruai untuk aktiviti jual beli dan mempamerkan produk masing-masing sama ada dalam bentuk kraftangan atau makanan. Justru beliau menjemput orang ramai untuk hadir bagi memeriahkan karnival tersebut yang turut akan mengetengahkan pelbagai pengisian lain seperti jualan rahmah dan Infiesta Pentarama. Kita juga mengharapkan bahawa dengan adanya program ini kita masyarakat akan dapat maklumat yang tepatlah. Pengenalan buku garis panduan pengimportan tumbuhan, produk tumbuhan dan artikel terkawal atau Guidelines for Importations of Plants, Plants Products and Regulated Articles akan memperkukuhkan langkah kawalan biosecurity di Sarawak. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, garis panduan ini akan menjadi rujukan penting bagi pengimport dan pengeksport dalam memastikan setiap produk pertanian yang memasuki Sarawak memenuhi piawaian keselamatan dan kualiti yang telah ditetapkan. Beliau menjelaskan langkah ini diambil berikutan risiko kemasukan serangga perosak yang berpotensi merosakkan tanaman utama seperti durian, pisang, kelapa,
nanas dan lada. Alhamdulillah setakat ni kita tidak menghadapi satu serangan perosak yang besar lah. Tapi kita kena berhati-hati. Seperti mana yang kita sebutkan tadi, pada tahun 2007 kita telah pun menghadapi satu keadaan serangan citrus greening disease yang telah pun menjejaskan lebih 1,200 hektar tanaman limau di Samarahan, dan serangan itu masih belum kita atasi sepenuhnya. Ini kita tak mau berlaku untuk tanaman-tanaman lain. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan program Libat Urus Fasilitasi Perdagangan Pertanian 2024 dan pelancaran buku garis panduan pengimportan tumbuhan, produk tumbuhan dan artikel terkawal di Kuching pada Selasa. Ujarnya garis panduan ini turut menyokong sasaran Sarawak untuk menjadi pengeksport makanan bersih menjelang 2030. Meskipun wilayah ini berhasrat mengurangkan kebergantungan kepada produk import, Datuk Dr. Abdul Rahman mengakui terdapat keperluan untuk mengimport produk tertentu demi menampung permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh pengeluar tempatan. Kita perlulah melihat supaya kita dapat membantu petani-petani kita untuk memasarkan, contohnya cili. Cili kita boleh keluarkan di Sarawak. Tapi ada kalanya kita lebih banyak import cili daripada luar, terutama daripada Vietnam. Jadi kita ini menjejaskan industri cili di Sarawak itu sendirilah. Ini yang perlu kita pertimbangkanlah dalam usaha kita untuk membangunkan sektor pertanian di Sarawak dan menjadi net food exporter by the year 2030. Sekian Buletin UKAS bersama saya, Janet Bennett. Sila like, share dan follow semua platform leadership UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri Buletin UKAS dengan paparan Majlis Convocation UNIMAS ke-28 yang disempurnakan oleh Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugat Mbas pada Selasa. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.